rakyat ini, dia harapan dia tak banyak terhadap negara kita. Tak banyak. Yang pertama, rakyat mahu politik yang stabil. Sebab dengan politik yang stabil akan wujud keamanan. Tak ada kekecohan, pergaduhan, jauh sekali pertumpahan darah. Politik yang stabil bermaksud negara boleh bergerak dengan baik. Dan itu penting untuk kehidupan rakyat yang aman dan sejahtera. Yang kedua, rakyat harap ekonomi yang dapat berkembang dengan baik. Bila ekonomi berkembang dengan baik, pendapatan negara meningkat, pelabur asing masuk berpusu-pusu, kemudian daripada hasil yang kerajaan kutip, kerajaan boleh belanja buat sekolah, buat jalan, tingkatkan kemudahan kesihatan kepada rakyat, tingkatkan kemudahan internet, kemudahan sekolah, supaya tak ada jurang antara sekolah di Kapit, Sarawak dengan sekolah di Damansara. Tak ada jurang. Capaian internet untuk anak-anak belajar di Selangau, Sarawak dengan capaian internet di Tanjung, di Pulau Pinang. Tak boleh ada jurang. Itu harapan rakyat. Yang ketiga, harapan rakyat ialah melalui politik yang stabil dan ekonomi yang makmur, rakyat berharap peluang kerja terjamin. Anak belajar, dapat masuk kolej, universiti, politeknik, tamat belajar bidang sains komputer, pengurusan perniagaan, apa saja bidang. Tamat belajar, negara dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Sama ada kerajaan yang sediakan atau swasta yang sediakan. Itu harapan rakyat kepada negara kita ini. Dan satu lagi harapan rakyat ialah negara ini ada Melayu, Cina, India, Iban, Dayak, Kadazan. Rakyat mahu negara yang namanya Malaysia ini ada toleransi dan tolak ansur dalam soal anutan agama dan juga hubungan perkauman. Itu saling hormat. Tak banyak pun harapan rakyat ini. Coba kita tengok. Harapan rakyat mahu politik yang stabil, ekonomi yang makmur, berkembang dan hasil negara diagihkan dengan baik. Tak ada jurang kemudahan, sekolah, internet, klinik, hospital, jalan raya antara wilayah-wilayah di seluruh Malaysia ini di mana rakyat boleh menikmati dengan baik. Adanya tolak ansur dalam hubungan kaum dan hubungan agama. Itu harapan. Kalau itu senarai semak yang saya boleh faham, sepanjang hampir 27 tahun saya terlibat dalam politik dan bergulung dengan rakyat, senarai semak yang saya anggap penting itu, mari kita tengok apakah pencapaian kita. Saudara, dari sudut kemakmuran ekonomi, peluang pekerjaan, hari ini sedang kita berceramah di pentas ini, latar belakangnya tak sama macam kita ceramah tahun 2018 nak masuk pilihan raya. Sekarang ini orang panggil pandemik COVID baru semakin pulih, tapi kesannya belum pulih sepenuhnya. Pengangguran rakyat, maksudnya rakyat Malaysia yang tak ada pekerjaan, angka itu meningkat. Siapa kata meningkat? Jabatan Perangkaan Malaysia kata meningkat. Meningkat berapa? 4%. Masa Pakatan Harapan dulu 3%. Maknanya sedang meningkat sekarang ini. Dan kita boleh tengok, bila kita bercampur gaul dengan rakyat, kita boleh tahu
bersembang dengan satu keluarga, dia akan kata anak dia habis lah mengaji 3 tahun dah, duk minta kerja tak pernah dapat, Datuk. Itu dialog biasa bila kita turun sebagai wakil rakyat. Peluang pekerjaan yang sangat terhad dan pengangguran meningkat. Tak cukup dengan itu, masih di bawah tajuk ekonomi, harga barang pula meningkat, inflasi meningkat, upah pula mendatar ataupun rendah, gaji naik tak seberapa, upah naik tak seberapa, tapi harga barang naik meningkat, inflasi juga semakin tinggi. Pada masa yang sama, peluang pekerjaan pula semakin sedikit, pengangguran meningkat. Ini keadaan yang berlaku di kalangan rakyat di bawah. Ini realiti yang sedang kita ceramahkan ini. Ini realitinya. Tuan-tuan, dari mana pendapatan rakyat? Pertama, upah dan gaji kalau dia ada kerja. Kedua, dari mana? Kalau dia mewarisi harta warisan. Ada harta yang diwarisi, itu dianggap pendapatan. Lagi, apa lagi? Kalau dia ada aset yang dia sewakan, pendapatan daripada sewa, kalau ada. Yang keempat, bantuan tunai daripada kerajaan sekarang menjadi punca pendapatan rakyat. Baik, tuan-tuan, Jabatan Perangkaan Malaysia ni dia buat kajian tentang rakyat Malaysia. Dia kata, pertama, rakyat Malaysia ni sekarang dibahagikan T20, T20, M40, B40. Apa maksudnya? B40 maknanya keluarga itu pendapatannya RM4,850 ke bawah. RM4,850 ke bawah, itu B40. Kumpulan ini apa saja bantuan kerajaan tuju kepada kelompok. Yang kedua, M40, pendapatan RM4,851 hingga RM10,970. Yang ini M40. Yang ini tak berapa nak dapat daripada kerajaan, tapi terkesan dengan keadaan ekonomi sekarang. Yang atas sekali namanya T20. T20 ni pendapatan RM10,971 dan ke atas. Yang ini apa bantuan pun tak dapat. Mari kita tengok corak kehidupan ini. B40, Jabatan Perangkaan Malaysia, jangan pakai data keadilan, jangan pakai data DAP, pakai data kerajaan. Jabatan Perangkaan kata B40, rakyat pendapatan RM4,850, 70% perbelanjaan dia adalah untuk beli makanan dan minuman. 70%. Kita tanya diri kita, duit kita, gaji dan upah dan pendapatan tiap bulan, tolak bayar rumah, sewa ataupun kita beli, tolak ansuran motorkar, bayar bil api, bil elektrik, tolak. Sebahagian besar daripada duit adalah untuk beli makanan. Siapa mereka? Rakyat golongan B40, kata Jabatan Perangkaan Malaysia. Lagi miskin rakyat Malaysia, lagi banyak duit dia guna untuk beli makanan. Bila harga barang meningkat, golongan rakyat inilah yang paling berat sekali menerima kesannya. Yang kita duk ceramah tiap malam ini adalah untuk membetulkan keadaan ini. Suatu yang boleh kita lakukan, suatu yang boleh kerajaan buat untuk tolong. Kita yakin, walaupun kita cuma ada 22 bulan pengalaman jadi kerajaan di peringkat persekutuan, saya yakin penuh kita mampu tolong. Mesti ada pertolongan jangka pendek, mesti ada pertolongan jangka pertengahan dan jangka panjang. Misalnya, tuan-tuan, beberapa tahun dulu saya pernah dijemput ke Turki. Saya terpandang di kawasan flat perumahan, di antara pagi sampai tengah hari, saya nampak trailer yang panjang sekali.
Di situ ada tepung, ada gula, ada minyak masak, ada barangan-barangan keperluan harian rakyat. Diletak di kawasan flat-flat perumahan pendapatan rendah. Dan rakyat pula diberi kerajaan kad diskaun atau kad tunai. Mereka pergi beli barang di bawah flat mereka. Kedainya merupakan trailer bergerak. Tuan-tuan, golongan pendapatan rendah ini diberi kad diskaun dan kad tunai. Turun di bawah flat mereka, belajarlah tepung, minyak masak, gula, kopi, Milo sebagainya dengan harga diskaun, kerana bentuk program ini dibuat oleh kerajaan di sana. Saya nak tanya tuan-tuan, di sini kita boleh buat atau tidak? Agak-agak tuan-tuan boleh buat atau tidak? Tak mana yang susahnya? Tak mana yang payahnya? Kita ada data tak? Ada. Berapa jumpa, berapa ramai B40, B40? Jawapannya 10 juta. 10 juta. Mana kamu tahu? Dulu kan saya jaga menteri, saya dengan Gun Eng jaga B40 ni. Kita ada senarai itu. Kita tahu namanya, alamatnya, nombor telefonnya, data itu semua sudah ada. Nampak? Itu satu contoh. Kita juga kena kekalkan bantuan tunai kepada rakyat ini sebagai jangka pendek. Yang ini mesti kita lakukan segera. Andai kata rakyat bagi peluang kepada kita pada pilihan raya akan datang, saya insya Allah akan sampai kepada pimpinan kita, lakukan segera penyelesaian ini sebelum kita gerakkan program-program besar kepada rakyat.